Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid? Muadib doakan agar semua murid-murid dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersedia dan bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR bersama Muadib pada hari ini. Jadi murid-murid, sebelum kita teruskan, alright, kepada yang belum subscribe, tolong subscribe channel Muadib untuk dapatkan informasi berkaitan tentang PDPR Pendidikan Islam untuk tahun 1, 2 dan tahun 6 dan juga pendidikan kesihatan lah. Alright, untuk tahun 3. Dan kepada yang sudah subscribe pula, terima kasih kerana anda menyokong Muadib. Muadib doakan agar semuanya mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi alhamdulillah, pada sesi PDPR yang lalu kita sudah belajar berkaitan tentang maksud harta benda awam. Jagalah harta benda awam. Ini tajuk kita lah. Kita sudah belajar tentang adab terhadap harta benda awam. Hari ini kita akan masuk pula ke tajuk ataupun ke subtopik cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam dan juga akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Okey, kita mulakan dengan cara menangani terlebih dahulu. Cara menangani perbuatan yang merosakkan harta benda awam. Yang pertama ialah memberikan pendidikan agama yang sempurna. Pendidikan agama yang sempurna ini diberikan oleh siapa? Oleh orang yang mempunyai kuasa terhadap orang tersebut. Kebiasaannya lah. Contohnya macam ibu bapa mempunyai kuasa terhadap anak-anaknya, maka dia memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Guru memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Manakala adik-beradik, abang ataupun kakak memberikan pendidikan kepada adik-adiknya. Maka dengan cara itu, maka perbuatan ini dapatlah dibendung. Dan yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Maksudnya di sini, di samping kita mengajar, di samping kita berikan pendidikan, kita juga seharusnya menunjukkan contoh teladan yang terbaik kepada, contohnya abang, kakak kepada adik-adiknya, ibu bapa kepada anak-anaknya, guru-guru kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Nasihat dan teguran ni seharusnya diberikan sentiasalah. Nasihat ni bukan saja yang atas menasihati yang bawah. Yang bawah juga, macam adik juga boleh menasihati abang, boleh menasihati kakak. Jadi kita semua bila kita saling menasihati, saling menegur antara satu dengan yang lain, maka perbuatan merosakkan harta benda awam ini dapat dibendung. Okey, yang seterusnya, mengadakan kempen yang bersesuaian. Kempen daripada kerajaan yang kita tengok iklan-iklan kan. Ada yang dulu, kalau adik-adik mungkin tak sempat tengok. Dulu ada, masa zaman Muadib dulu lah, masa kecil-kecil dulu. Taklah kecil sangat, masa Muadib tingkatan begitu. Ada kempen berkaitan tentang tandas. Siap ada lagu lagi. Ada lagu lagi. Jom kita tengok kempen ni. Tengok kempen ni. Tapi kini kena jaga. Dulu kita simak tapi kini senang saja. Masuk bilik tandas walau cepat walau gegas. Lepas guna flash bagi bersih baru kelas. Walau tandas awam perlu jaga kebersihan. Bagi kesedaran secara berterus-terusan. Supaya berkualiti dalam hidup seharian. Tandas bersih, tandas selesa hidup berwawasan. Oh tandas berkualiti. Oh hidup berkualiti. Oh tandas berkualiti. Oh hidup berkualiti. Tandas awam ramai orang yang berpusu. Ada yang kena bayar, ada juga main sepu. Walau apa cara kita perlu bersatu. Tandas kita bersih, masyarakat kita maju. Oh tandas berkualiti. Oh hidup berkualiti. Oh
Nah, best kan? Dulu-dulu ada begitu. Ada kempen tandas berkualiti, tandas awam. Siap buat lagu lagi. Oh, tandas berkualiti. Oh, hidup berkualiti. Begitu. Okey? Jadi kempen-kempen ni sebenarnya walaupun tengok macam lucu kan, tapi kalau diulang-ulang, maka akan tersemat dalam hati kita untuk menjaga tandas dengan baik. Begitu. Kelima pula, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Di sekolah, guru-guru ataupun pengawas-pengawas bantulah untuk mengawasi harta benda awam ini daripada dirosakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kalau kamu nampak kawan-kawan kamu rosakkan harta benda awam, cepat laporkan kepada siapa? Kepada guru disiplin ataupun guru-guru yang kamu nampak, yang kamu jumpalah. Yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Prihatin. Kita hendaklah prihatin kepada semua anggota masyarakat. Supaya akhirnya nanti harta benda awam ini dapat dijaga dengan baik dan tidak berlaku kerosakan harta benda awam. Jadi ini adalah 6 cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Kita tengok pula akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang pertama apa dia? Berlaku pembaziran. Barang harta benda awam ni bukan murah tau. Nak dikeluarkan ongkosnya mahal. Kita tengok kerusi tu, kerusi plastik tu yang digunakan di sekolah tu, itu harga paling murah pun berbelas ringgit juga tu. Bayangkan kita pecahkan. Kalau 10, kalau 20, sampai ribu juga tu. Faham? Jadi bila kita tidak mengamalkan, maka berlakulah pembaziran. Itu baru kerusi, belum meja lagi, belum papan tulis, belum lagi apa semua. Semuanya itu dibeli dengan duit. Bukan dengan daun. Dengan duit. Okey. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Betul, menyusahkan orang lain. Bayangkan, orang baru masuk sekolah, kerusi hilang, kerusi tak ada. Macam mana? Menyusahkan sangat orang lain. Sepatutnya orang tu dia boleh dapat benda ni dengan baik, tiba-tiba kerana kelalaian kita, kerana orang cakap kejahatan kita, menyusahkan orang lain pula. Kerusi tak ada, buku teks rosak, kan? Macam mana? So kena jaga dengan baik. Yang ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Banyak sangat. Bus stop kemudahan awam. Pilih bomba kemudahan awam. Bayangkan pilih bomba dirosakkan. Dicuri pula besi tu. Kebakaran berlaku macam mana? Jadi menyusahkan orang lain. Alright. Yang seterusnya, masyarakat berpecah belah. Ialah bergaduh. Bergaduh lah, bertengkar lah macam tu. Sebab semua orang saling tuduh menuduh. Aku nampak kau tadi pecahkan tu. Kenapa kau pecahkan? Sekarang apa berlaku? Pak, gaduh. Lepas tu, contohnya lah rumah terbakar. Rumah terbakar pula. Pilih bomba rosak. Orang tahu yang rosakkan tu orang ni, Fulan bin Fulan yang rosakkan. Kalau kau tak rosakkan benda ni, macam tu kan. Tak terbakar rumahku. Jadi bergaduh. Jadi masyarakat berpecah belah akibat kejahatan orang tu. Dan yang kelima, ekonomi negara terjejas. Sebabnya duit semua dilaburkan untuk beli harta benda awam yang baru. Jadi mengakibatkan duit kita pun terjejas, ekonomi negara terjejas. Jadi untuk itu jangan mengabaikan adab terhadap harta benda awam. Amalkan sentiasa. Sebab kita kena fikir, bukan hanya kita seorang hidup di dunia ni. Ramai lagi yang memerlukan harta benda awam ini untuk memudahkan kehidupan mereka. Jadi insyaAllah pada hari ini adik-adik semua, kita sudah selesai untuk mengetahui cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam dan akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Jadi insyaAllah esok ataupun pada sesi yang berikutnya kita akan belajar pula kepentingan mengamalkan
adab terhadap harta benda awam. Jadi insya-Allah semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.